Berhormat Pak Agong. Terima kasih Yang Di-Pertua. Seperti mana ahli yang berhormat maklum, kewarganegaraan adalah anugerah yang tertinggi negara dan ia tidak boleh diberikan secara sewenang-wenangnya. Perlembagaan Persekutuan meletakkan syarat-syarat yang ketat untuk melayakkan seseorang individu menjadi warga negara Malaysia. Pada masa yang sama, dasar mengenai kewarganegaraan juga mestilah mengambil kira hak-hak yang sah bagi setiap individu, terutamanya golongan wanita dan kanak-kanak. Justru saya menyambut baik pindaan bahagian kedua jadual kedua Perlembagaan Persekutuan ini yang memberikan hak kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang kepada kanak-kanak yang lahir di luar negara yang ibunya pada masa kelahirannya merupakan seorang warga negara Malaysia. Dan pindaan ini, Tuan Yang adalah selaras dengan Manifesto Perikatan Nasional pada PRU yang ke-15. Saya juga bersetuju dengan pindaan yang memberikan hak kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang kepada anak-anak dalam kategori ini hanya untuk satu generasi sahaja. Dan bagi saya ini adalah suatu mekanisme kawalan yang penting untuk memastikan kelonggaran kepada hak kewarganegaraan yang diberikan melalui pindaan perlembagaan ini tidak disalahgunakan. Saya percaya kita sebagai rakyat Malaysia yang setia kepada negara tidak mahu suatu masa nanti wujud suatu generasi warga negara Malaysia yang melaksanakan hak-hak sebagai warga negara termasuk hak untuk mengundi dalam pilihan raya tetapi seumur hidupnya tinggal di luar negara dan tidak menumpahkan taat setianya kepada Malaysia. Saya juga ingin menyentuh pindaan bahagian kedua jadual kedua Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan hanya kanak-kanak yang lahir dalam persekutuan dan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya seorang warga negara pada masa kelahirannya layak untuk mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Dengan pindaan yang dicadang ini, anak-anak yang ibu bapanya pada masa kelahirannya merupakan pemasyarakatan tetap tidak lagi layak untuk mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Dan saya berpandangan pindaan ini agak perlulah diteliti semula Yang Berhormat Menteri. Seperkara lagi ialah mengenai penurunan had umur kewarganegaraan di bawah perkara 15A daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Saya tahu terdapat kes-kes permohonan di bawah perkara 15A yang mengambil masa yang agak lama untuk diproses. Oleh sebab itu, semasa saya menjadi Menteri Dalam Negeri, kita telah memperkenalkan suatu SOP khusus untuk mempercepatkan tempoh pemprosesan permohonan di bawah perkara 15A dan ini saya fikir adalah penting kerana ia melibatkan kanak-kanak dan jika berlaku kelewatan dalam pemprosesan permohonan maka terlepas peluang untuk memperoleh kewarganegaraan kerana mereka sudah pun melebihi had umur. Justru itu bagi pandangan saya secara pribadi umur 21 tahun yang sedia ini dalam perlembagaan agak wajar dikekalkan kecualilah jika pihak KDN dapat memberikan suatu jaminan bahawa semua permohonan di bawah perkara 15A diproses secara fast track dengan izin untuk mengelakkan permohonan yang layak terlepas peluang untuk mohon sebabkan penurunan had umur tadi. Tuan Yang Di-Pertua, saya faham bahawa pindaan perlembagaan ini bertujuan untuk memperkemaskan lagi undang-undang kewarganegaraan. Namun masih terdapat beberapa kelompangan khususnya mengenai kebajikan kanak-kanak dan kaum wanita yang masih perlu diperbaiki. Saya dalam beberapa ketika yang lalu telah memenuhi banyak CSO badan-badan bukan kerajaan yang menyatakan rasa kebimbangan sekiranya pindaan perlembagaan ini diteruskan tanpa mengambil kira
kepentingan kanak-kanak khasnya dan juga wanita. Saya fikir kalau sekiranya perlu, maka mungkin perlulah dirujukkan ke sebuah jawatan kuasa khas terlebih dahulu. Bagaimana yang saya fikir begitu sebelum dapat diluluskan supaya perkara-perkara yang saya bangkitkan ini dapat diteliti semula dan juga ditambah baik. Terima kasih, Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Pak Agong. Berikut